Kadang-kala Allah sembunyikan matahari dari penglihatan kita, Allah turunkan hujan, petir, kilat sabung menjabung. Kita sedih dan tertanya-tanya, di mananya matahari? Rupa-rupanya Allah hendak hadiahkan kita sebuah pelangi yang indah. Ustaz, Allah Ta'ala turunkan agama sebagai nasihat. Allah Ta'ala beri agama ini untuk kita hayati. Dan bagaimana kita nak menegur ulil amri, Ustaz? Ya, ini sangat cantik soalan ini. Dan ini memberi kepada kita peluang memahami Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud ada. Agama, saya terjemah agama biasa diterjemah nasihat. Saya terjemah ialah agama ialah keceriaan murni yang gigih. Terus terjemah, dalam hubungan apa dan siapa? Rasul bersabda, dalam hubungan Allah, Rasulnya, Allah, kitabnya, Rasulnya, imam muslimi dan orang awam mereka. Lalu dihurai oleh Imam Nawawi, dihurai oleh Ibn Rajab Al-Hambali, dihurai oleh pengarang Fathul Bari dan sebagainya, bahawa tentang Allah Rasul memang kita kena beriman, jaga adab, sunnah, dengan kitab kena mengaji. Nasihat dengan imam ni macam dah, iaitu kita beri nasihat itu dan ikhlas untuk kebaikan dia dengan beradab, bahasa yang lembut, bahasa yang penuh dengan penghormatan, dan juga dengan ikhlas untuk kebaikan dia, bukan untuk memalukan dia, bukan untuk menjatuhkan dia supaya kita boleh naik. Itu bukan. Kemudian orang awam pula, bila kita nasihatkan dia, tidak memalukan dia, kita sayang kepada dia, kita guna bahasa lembut dengan dia, kita memberansangkan dia dengan kebaikan, dan kita beransangkan dia bersemangat menolak yang tidak elok, berbahaya sama ada dunia atau akhirat. Kalau budaya an-nasihat itu dihidupkan, saya percaya konflik dalam masyarakat banyak yang kurang. Dan pentingnya an-nasihat itu sampai Nabi kita SAW dalam perjanjian Aqabah sampai membuat bay'ah. Antara poin bay'ah ialah an-nus likulli muslim, bersikap murni yang gigih mencari kebaikan untuk kita orang Islam. Jadi ini perlu kita hidupkan kembali budaya an-nasihat ini yang berlaku di tepi jalan raya, di tepi padang, dalam akhbar, dalam blog, YouTube, Facebook. Itu bukan ad-dinun nasihat. Kalau kita tengok balik nasihat Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, banyak ialah maki, mengumpat, menghina, menjatuh sama Islam. Walhal kita ni di gambar Al-Quran, orang yang ikut Nabi Muhammad, ruhama'u bainahum, sayangnya sama dia. Tapi budaya rahmat ini tak berapa nampak dah sekarang ni. Nanti kita kena ganti budaya benci dengan budaya ruhamah, budaya maki, mencela, menghina dengan budaya an-nasihat yang bersifat intelektual dan ikhlas. Ustaz, maki dengan intelektual, ramai orang lagi suka bergaduh daripada berbaik-baik. Bagaimana Ustaz melihat isu ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mulianya umat kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah disebabkan daripada kita mencegah perkara yang munkar dan juga mengajak orang melakukan perkara yang makruf. Dalam hal ini, untuk kita menegur ataupun memberi nasihat dan sebagainya, dalam Quran juga menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah kepada jalan Allah Ta'ala dengan cara hikmah dan juga cara yang cukup mulia, cara yang menarik, supaya orang boleh menerima apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita ada kebenaran tapi caranya adalah tidak menepati hati manusia, maka orang akan tanfir, orang akan lari daripada kita. Sebab itulah Nabi SAW, cara dia membetulkan sesuatu yang salah itu cukup dengan hikmah. Ini kita dapat kaji melalui daripada kitab-kitab hadis Nabi SAW. Dan apabila kita melihat dalam hal berkaitan hulu ataupun melampau tadi kita sebut, di sana ada juga perkara yang
dikatakan toleransi, tasamuh yang tidak juga dibenarkan dalam syarak. Kadang-kadang kita lihat orang menganggapkan bahawa boleh seseorang itu untuk keluar daripada Islam, ataupun boleh seseorang itu untuk dia berpegang dengan fahaman akidah yang menyimpang daripada jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia terlalu tasamuh dalam hal ini, dan ini boleh menyebabkan berlakunya kita sebut ghulu fi tasamuh, melampau dalam dia bertoleransi. Dan apa segala perkara pun ianya perlu kepada ilmu. Sebab itu saya nak menyatakan di sini, kita siang tadi bersama dengan Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia menyeru umat Islam supaya lebih kepada ilmu, kerana ilmu itu dia menjaga kita. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahawa al-mal anta tahrusuhu, duit dalam poket tu kita yang jaganya, kita yang peliharanya, tapi ilmu dia yang menjaga kita. Ilmulah segala-galanya. Dan di antara cara untuk kita mengambil ilmu ini, kita tidak boleh lupa juga, iaitu dengan cara mempelajarinya bersama dengan para ulama daripada pengajian institusi pondok ataupun secara talaki berguru. Itu penting sangat, kerana mereka telah menghidupkan Ihya Ulumuddin, menghidupkan suasana ilmu yang cukup baik, yang cukup sederhana, berdasarkan daripada metodologi ataupun fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ustaz, kesimpulan strategi seterusnya untuk kita urus Islamfobia ini. Urus Islamfobia yang pertama dari dalam, yakni umat Islam kembali kepada memahami ilmu mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah tentang Quran, tentang hadis, tentang akidah, tentang hukum, tentang akhlak, dan tentang kegiatan dalam tamadun. Antara buku yang memimpin benda ini, saya dapati satu buku tapi menyeluruh, tapi ringkas, ialah Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin. Kerana dia membuat kesimpulan selepas lebih kurang 500 tahun pengalaman umat Islam, dia buat kesimpulan yang paling matang di dalam Baghdad zaman dia. Dia meninggal tahun 429 Hijrah. Jadi kita susun balik ilmu mengikut Ahli Sunnah, dan kita beramal mengikut Ahli Sunnah. Kita membentuk perpaduan dan persaudaraan melalui sunnah Nabi, dan juga kita membentuk kerjasama yang elok antara rakyat dan ulul amri dan ulama dan intelektual. Jangan habis umur dengan berkelahi, tapi konon dipanggil itu perjuangan dan jihad Islam. Jadi kita bunuh diri kita, kita panggil jihad. Pasal apa saya kata kita bunuh diri kita? Sebab dalam Islam kita buat sesuatu kepada saudara kita, dipanggil kita buat atas diri kita. Sebab orang Islam ni sama-sama macam satu jasad tu. Jadi kalau kita buat itu, kita melengkapi diri dengan memahami suasana semasa, dan menjaga perpaduan dan membina kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan zahir, batin, intelektual, rohani, bahkan sampai pada masalah persiapan mempertahankan negara pun kita jaga. Dan ajaran yang luar, di luar kita tepis nak rosakkan akidah LGBT, liberalisme, pluralisme, dan apa juga kita boleh take care, kita boleh selesaikan dengan izin Allah. Allah janji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah menetapkan tempat berdiri kamu. Kalau kita tolong Allah, Allah Ta'ala akan insya-Allah Allah janji, dan dia tidak mungkin. Sama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Terima kasih diucapkan kepada penonton yang setia bersama Hello Malaysia, dan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Ustaz Abu Syafiq Al-Asy'ari, pendakwa bebas, dan Profesor Datuk Dr. Syekh Muhammad Uthman Al-Muhammadi, Fellow Amat Utama Akademik Institut Pemikiran dan Tamadun Antarabangsa ISTEC UIM. Seperti biasalah tuan-tuan saudara-saudari, atas robohan Kota Melaka, kita bangunkan keluarga Felda. Atas kesedaran semangat bangsa, ilmu wasatiyah, kita perjuangkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.